سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Yang hormati saudari pengurusi majlis ataupun moderator untuk pagi ini, Ustazah Khatimah, seterusnya mengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan imam, wakil daripada pihak muslimat, yang anda tidak mampu menyebutkan nama seorang demi seorang daripada semua nama, tetapi wallah tidak merendah sedikit pun keilmuan antum semua. Yang dihormati juga guru kita yang mulia Fadil Al-Fadilah Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa, yang ada urusan yang terpaksa meninggalkan kita, yang sepatutnya dah lengkap dah apa yang dia sebut tadi. Dan saya yang nak menjadi pelengkap bukanlah dia macam ni konsep dia dalam bahasa fiqahnya, bila ada ayat tayamum tak sah. Jadi saya ni tayamumnya, Ustazah tu kira ayat. Nah, cuma moga-moga macam disebutkan oleh Al-Fadilah tadi, ketika mana kalau kita nak membandingkan soal kebaikan, kita nak membandingkan soal ilmu, nak membandingkan soal pengalaman, maka berkemungkinan tidak ada manfaat yang kita dapat menumpang di antara satu sama lain. Maka kehadiran kita hari ini bukanlah kita nak menunjukkan kita baik ataupun dia jahat, ataupun dia jahat ataupun kita baik, tidak. Tetapi nak menampakkan moga-moga termasuk yang Nabi sebut, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar daripada rumah, barang siapa yang bermujahadah di atas jalan susah nak mendapatkan ilmu, barang siapa yang dia ini bermujahadah hatinya, bersungguh-sungguh dikuatkan himmah untuk duduk dalam medan ilmu, dengan keadaan fatrah hari ni hari Sabtu kenuri ni, hari Ahad ni kenuri ni merenyut belambak. Kalau nak pergi makan kemarin ada 6-7 kenuri, kalau makan semua pakai meninggal kat situ lah. Banyaknya kenuri Allah. Hari ni nak pergi duduk susun lah, duduk tengok Allah ada 4-5. Kalau nak pergi pakai bawa siang je lah, mangkuk tingkat pinai panggil siang tu, banyaknya. Tetapi ibu-ibu muslimin muslimat dirahmati Allah memilih untuk berada dalam majlis ilmu, yang saling kita mengharapkan moga-moga Allah redha kepada penuntut ilmu tadi, dan moga-moga Allah menjadikan amal pertemuan kita, kebajikan yang kita lakukan pada hari ini boleh memberatkan timbangan amal, untuk sama-sama kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh di antara kita semua hari ini tidak ada siapa pun yang dijamin untuk masuk ke dalam syurga, melainkan kita mencari ketika kita hidup hari ini, memaksimalkan ruang yang kita ada, moga-moga, daripada kita disibukkan dengan dunia yang tak pernah selesai. Dunia tak pernah habis. Orang muda dia kata apa, budak-budak sekolah kalau kita tanya, kamu nak apa? Dia kata kami tak sabar bila nak habis sekolah. Saya rasa ini impian semua, termasuk saya. Kita duk kira kalau kita tingkatan 3, bila nak sampai tingkatan 5. Orang yang duk konflik dengan SPM ni duk pening dah, bila tak nak habis SPM, padahal tak sampai pertengahan tahun lagi. Selesai habis daripada sekolah, dia masuk peringkat universiti, dia fikir bila nak habis universiti. Habis universiti duk fikir bila nak boleh kerja. Tengah duk kerja fikir bila nak pencen, baru mula nak pencen dah. Selesai pencen duk fikir apa, bila nak boleh menantu. Boleh menantu bila nak boleh cucu. Lah nak bila boleh apa pula? Pernah habis tak? Dunia takkan pernah habis. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia adalah medan ujian kepada semua manusia. Bila habis ujian ni, maka saat ketika mana matinya seorang manusia. Oleh sebab tu ketika melengah-lengah soal amal, ketika kita menangguh-nangguh soal amal, kebimbangan kita dalam penangguhan itu Allah cabut nyawa. Allahu Rabbi, kebimbangan tidak ada manfaat dalam kehidupan kita. Maka moga-moga pertemuan pada pagi ini Allah menisbahkan kebaikan kepada kita semua. Allah menjadikan pertemuan ini sebagai saksi yang semua akan menjadi satu sama lain. Dia akan bercerita, ya Allah, pada tarikh sekian-sekian 30 hari bulan Jamadil Akhir, aku melihat si fulanah binti si fulanah berada dalam majlis sekian-sekian. Moga-moga itulah yang nak menambah kebaikan kita semua. Kalau tidak hari ni hari Sabtu ni banyak ni program-program. Ibu-ibu mungkin sekarang duduk masak. Ibu-ibu sekarang mungkin di rumah dalam keadaan berehat, mengambil khailullah, tidur sebelum masuknya Zuhur. Lepas Zuhur agenda lagi besar, pukul 2 cerita Hindustan.
lewat sikit lagi petang sok lagi cerita apa razia sultan lah, nangin tukar jadi ulang tu, macam-macam sibuk tu, tak kira malam ni dia tiada arah jodoh cinta apa semua tu, sibuk. Tapi dengan kesibukan tu milih untuk berada macam, moga-moga ni lah di antara satu mujahadah yang kekal dengan kita, moga Allah mematikan kita dalam keadaan macam ni. Bila sebut tentang wanita dambaan syurga, tidak ada manusia yang nak masuk dalam neraka. Boleh pilah tanya mana-mana manusia hari ni lawaci kerak jari lah. Try tanya kawan sebelah nak masuk syurga, neraka confirm dia kata syurga. Jangan katakan kita yang ada dalam medan ilmu. Cuba tanya orang yang kita tengok hari ni yang kehidupan mereka bertentang dengan fitrah agama. Contohnya apa? Orang yang meninggalkan salat. Cuba tanya orang yang kuat mengumpat. Cuba tanya orang yang istikhamah mendedahkan aurat. Tanya mereka syurga atau neraka, sudah pasti jawapan yang sama, termasuk non-Muslim, orang bukan Islam. Mereka juga berhajat kepada a better life after that. Mereka nak kehidupan yang lebih baik selepas daripada kematian. Yang bandingannya dalam Islam namanya adalah syurga. Tidak ada manusia. Kita tanya dia, kok duk tak semayang ni, kok dia dedah aurat, kok duk kata kok orang sedap sangat ni, syurga ke neraka ni? Hei, dia kata hang buat elok sikit. Dia kata kok nak masuk syurga. Tapi kata kok ni duk dedah aurat steady, dia tengok tak ada masalah pun. Hei, dia kata ni nampak tak pakai tudung tapi hati baik. Dia nak kata apa? Sebab apa? Nabi kata di dalam hadis, wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani. Berapa ramai daripada kalangan manusia yang mana mereka ini hidup, mereka berangan-angan nak kepada syurga Allah, maka nak kepada nikmat rahmat Allah. Tetapi dalam kehidupan itu hanya semata-mata mereka menaruh angan-angan, hidupnya bertentang dengan apa yang Allah perintahkan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan masa yang agak terhad ni, saya mengambil apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau saya nak bagi pendapat sendiri dengan ilmu yang tak ada ni, memang tak layak lah. Melainkan kita mengambil daripada apa yang disusun oleh imam-imam yang terdahulu, Imam Mujtahid, Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita boleh tengok di antara satu kitab dalam kitab Ihya, mungkin besar sangat, cuba cari kitab namanya Ar-Risalah Al-Waladiyah. Ini baik ni untuk ibu-ibu beli, ataupun namanya Ayyuhal Walad. Tulis nama kitab tak apa, kitab Ayyuhal Walad. Di kedai-kedai buku saya tengok cetakan terbaru harga cuma RM10 je. Dia buat dalam bentuk-bentuk yang kecil sekarang ni. Jadi boleh boh dalam handbag tu. Dalam handbag tu ada resang 5 kilo, sayang lah tak ada buku tu. Boh lah sekali. Tak apa, resang tu kekalkan, tambah buku je. Sebagai manfaat apa? Semua dan nasihat-nasihat dalam kitab Ayyuhal Walad. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menulis surat kepada anak murid beliau dalam bentuk nasihat-nasihat yang sangat mudah, dalam bentuk nasihat-nasihat yang sangat mudah untuk kita faham, mudah untuk kita baca. Jadi dalam nasihat tu disebut di antaranya ada beberapa benda yang wajib ada. Dan ajaibnya kitab ni, Masya Allah Tabarakallah, disebut hikmahnya, sejarah daripada kitab Ayyuhal Walad. Al-Imam Al-Ghazali menulis surat ini kepada anak murid setelah mana wafatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada tahun 505 Hijrah. Maka dihimpunkan balik semua surat dan dijadikan kitab. Tu kata hikmah ulama terdahulu, tulis surat jadi boleh jadi kitab. Kalau kita agak-agak tulis surat boleh buat kitab. Saya rasa ibu-ibu yang ada hari ni, termasuk saya yang berada pada tahun 90-an, yang kita masih ada zaman kita menulis surat kan. Zaman tu telefon tak ada, apa semua tak ada lagi. Jadi tulis surat lah, nak tanya baju raya pakai color apa, kuih raya berapa jenis buat. Zaman kita, zaman bercinta pakai surat, kita tulis surat, lipat buah bedak Johnson Baby sikit, beda nak bagi wangi. Ha? Ada lagi tak surat-surat tu? Boleh balik cari tak? Kalau balik cari surat tu, agak-agak kalau himpun hari ni buat buku, jual ada orang beli agak-agak. Kita baca pun nak muntah. Tak sedap kena bagi anak-anak baca. Kita baca apa rasa Allahu Akbar, malunya, rasa sel-sel otak tak bersambung. Tetapi hikmahnya ulama yang terdahulu, Masya Allah, mereka menulis surat, tetapi kalam yang mereka luah dalam surat tersebut datang daripada hati yang mana melenturkan hati orang lain untuk baca. Dan hari ini dah hampir 1000 tahun surat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali menjadi manfaat, tazkirah kepada kita semua. Maka ambillah dalam kitab Ayyuhal Walad, disebut ada beberapa benda yang kena ada kepada seorang manusia
Itu di antara prasyarat yang Imam Al-Ghazali mengambil daripada hadis dan Al-Quran. Syarat yang paling asas saat mana kita dambakan untuk masuk ke dalam syurga. Syarat yang paling basic, yang mana nak menempatkan kita ini layak atau tidak layak ke dalam syurga Allah selepas redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, yang pertama benda yang kena ada kepada semua daripada kalangan manusia, sebelum matinya kita pastikan kepada seorang wanita dan kepada seorang muslimin sekalipun, namanya mestilah adanya iman. Prasyarat yang pertama kata Imam Al-Ghazali, saat kamu mendambakan syurga, wanita yang menjadi dambaan syurga, yang ternanti-nanti saat bila nak matinya kita untuk masuk ke dalam syurga, syarat yang pertama disebut wajib ke atas seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut tentang iman, satu benda kita merasakan alhamdulillah kita dah beriman, dan sama-sama kita doakan semua yang ada hari ini di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah kita mati. Nabi ajarkan kita doa. Nabi ajak kita doa, ya mukhallibal khulub thabbit khulubana ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Allah, Tuhan yang menggerakkan hati seseorang, thabbit khulubana ala dinik, kekalkan hati kami dalam keimanan, kekalkan hati kami dengan agamamu ya Allah. Muslimin muslimat dan rahmati Allah, menunjukkan dalil bahawa iman benda yang terkadang ia boleh bertambah dan berkurang. Iman benda yang terkadang ia boleh keluar dan masuk, yang ni yang kita bimbang. Bersabit dengan hadis Nabi yang lain, Nabi kata, badiru bil a'mal ka khati'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Imam Muslim. Nabi kata, nanti akan datang satu zaman ujian yang sangat dahsyat imannya terhadap umat aku, sehingga kan Nabi kata, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yang mana iman mereka pada waktu paginya baik, wa yumsi kafiran, adapun pada waktu petangnya mereka mula menjadi kufur. Ataupun mereka ni pada waktu paginya kufur, adapun pada waktu petangnya mula mereka ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Akhir zaman itu kata Nabi, bagaimana manusia ini menjadikan agama on dengan off. Bahasa mudah orang utara panggil ikut teradak. Dia buat ikut suka dia. Tengah-tengah dia rajin nak tegakkan agama dalam hidup dia buat. Nak semayang, time dia penyegan sungguh. Semayang tu, ruyuk tu, hujung-hujung waktu. Lagi tak habis cerita lagi tu, dia kata, ustaz tak boleh ustaz tak faham orang perempuan ni emosi lagu mana. Kalau kami semayang duk tengok drama ustaz, sat lagi tak khusyuk ustaz. Habis yang tengok tu tak khusyuk gak, duk maki. Sedangkan Nabi sebut apa dalam hadis, dalam bab persoalan iman ni, di antara benda yang nak mentashihkan iman seseorang, benda yang nak menguatkan iman seseorang, di antara bentuk amal yang paling khusus yang kita lakukan setiap hari adalah dengan solat. Tapi berapa ramai kita dengan solat hari ni kita mengambil dalam keadaan ikut suka kita buat. Saya rasa ibu-ibu rahmati Allah yang hadir hari ni orang yang tidak ada masalah dalam bab solat, melainkan kita berada pada golongan orang yang mungkin suka melewat-lewatkan solat. Di dalam satu hadis Nabi riwayat Imam Al-Hakim, Nabi sebut apa? Man jama'a baina salatain, barang siapa yang suka menghimpunkan dua salat dalam satu waktu. Bahasa mudah ni jenis sembahyang lambat. Mudah lagi jenis makngot. Orang Penang makngot ke makngot lah? Orang Kelantan. Orang saya orang Terengganu. Orang Terengganu dia panggil lereh. Lereh tau. Orang Kedah panggil makngot, betul tak? Orang perempuan saya orang Kedah tu boleh cakap Kedah ni sikit tu. Kan ada orang Penang panggil lain. Mangot ni. Hang ni makngot lah tu dia tu. Jenis dia slow, dia buat ralik, dia buat loy gitu. Mayang masuk pukul maghrib pukul 7.28. Dia tak mayang lagi. Dia tengok istiqamah sampai habis cerita pukul 8, lepas tu nak ulas pula 15 minit. Lepas tu baru nak pergi ambil wuduk, nak ambil wuduk pula dia duduk ralik pula tengok satu. Habis ambil wuduk dia pergi pula cari telekung, belek pula telekung nak pakai yang mana, nak kena sembahyang istikharah pula nak pilih telekung.
Satu-satu benda dia buat, sehingga kan terkadang-kadang solat tadi sampai di hujung waktu, Nabi kata perbuatan jenis melewat-lewatkan solat seolah-olah membuka di antara pintu-pintu dosa besar. Mana mungkin kita dambakan syurga dalam keadaan kita melakukan jalan-jalan yang mukhaddimahnya dekat dengan kemurkaan Allah. Kita nak suami kita bagi satu benda kat kita, kita nak suami kita beli hadiah kat kita, takkan kita buat perangai lebih kurang kot. Kita tahu tengok daripada gaji, ni dekat-dekat dengan gaji ni lagi seminggu lebih, Allah kena start dah. Duduk di rumah, suami balik ambil beg, suami tahu dah ni confirm dekat dengan gaji ni. Sebab apa? Semua manusia berhajat dengan benda. Bila dia berhajat kepada sesuatu, dia akan baik dengan sesuatu tu. Salah kau ustaz buat macam tu? Tak. Itu hakikat fitrah yang Allah jadikan pada manusia. Dekat dengan 24, 23, 22 tu sudah kira lah. Suami duduk dekat simpang tu nampak ada bini duduk lompat depan. Abang lambat duduk je. Sebab apa? Esok gaji. Salahkah perbuatan tadi? Tidak. Itu hakikat kepada fitrah manusia. Ketika saat kita berhajat kepada satu, kita akan menjadikan sesuatu tu pandang kita dengan pandangan yang lebih daripada orang lain. Itu cara kita menzahirkan rasa masing-masing. Bagaimana mungkin kita melakukan dosa yang besar dalam keadaan kita mengharapkan iman kita teguh, kita mengharapkan iman kita yang Allah redha, kita mengharapkan iman yang Allah pandang sebagai satu bentuk benda yang Allah nak melayakkan masuk ke dalam syurga. Maka Nabi ajarkan kita satu bentuk jalan yang benda ni jadikan sebagai amalan harian di antara saya dan tuan-tuan muslimin muslimat. Nabi kata di antara berkaitan iman ni, Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap pada kalimah la ilaha illallah, kalimah tahlil, kalimah yang biasa kita dengar dan biasa kita baca, la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, dijanjikan kepada mereka ni akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudah, Allah izinkan kepada saya dan tuan-tuan muslim muslimat 24 jam sehari. Dalam setiap jam kita ada 60 minit, dalam setiap minit kita ada 60 saat. Carilah ruang diri sendiri, masa sendiri, duduk di pejabat, duduk dalam kereta, duduk dalam rumah dan sebagainya, sebutlah dengan zikir yang begitu mudah, la ilaha illallah. Moga-moga kalimah tauhid tadi mentajdid iman kita yang mungkin rosak pada waktu lain. Moga-moga Allah mematikan kita zahir pada kalimah mulut ni ada pada kalimah tersebut, insya-Allah. Ruang masing-masing lah cari. Nak paksa orang tak boleh, kita nak banding dengan orang tak boleh, kita nak cari macam orang tu buat pada kita mungkin tak ada. Maka carilah ruang dan masa sendiri, perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Zaman di mana penuh dengan maksiat, zaman di mana penuh dengan fitnah, tidak ada jalan melainkan dengan memperbanyakkan zikir kalimah ini yang Nabi ajarkan. Kita selalu dengar ketika mana tahlil, bagaimana khalifah akan baca afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik sebutan adalah kalimah la ilaha illallah. Ini hadis Nabi SAW. Kita amalkan tersebut. Sebab persoalan iman, kita tak boleh nak menghukum orang lain. Mungkin disebabkan hari ni ibu-ibu pakai tudung, saya pakai jubah. Pakaian kita ni menampakkan satu bentuk pakaian lambang, pakaian yang baik kepada seorang susuk tubuh manusia. Belum tentu untuk kita membandingkan iman saya dan iman dia dalam keadaan yang macam mana. Kita baca dalam Sahih Bukhari berkaitan bagaimana seorang wanita yang ma'asi, pelaku maksiat, istiqamah dia dengan maksiat, dengan melacurkan diri dan sebagainya, tapi saat dia memberikan anjing yang hanya dahagakan air, ikhlas dia memberikan air tersebut, Allah redha untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Saat tersebut tuan-tuan, kita nak banding apa? Kita hari ini dengan orang lain. Mungkin sebabkan pakaian tudung kita, kita akan mandang hak pok tak pakai tudung ni, pakai kalau mati harus macam tu. Jangan. Kebimbangan kita berada di tempat dia kelak. Kita baca dalam Sahih Bukhari bagaimana Allah bercerita, Nabi bercerita tentang kisah seorang wanita ahli ibadah yang hanya dia berlaku zalim ke atas binatang yang bernama Hirrah, yakni kucing. Tak bagi makan, buat zalim, pukul dan sebagainya. Maka Nabi kata dia akan diazab oleh Allah dan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan iman. Bentuk benda yang kita tidak ada alat nak ukur, melainkan ukurlah. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu, banyakkan kamu muhasabah diri sendiri, banyakkan kamu audit diri sendiri. Kita nak kata ke orang nak lebih-lebih, jangan.
lagi dipanggil dia persatuan geng-geng makcik bawang, hak jenis kata kau orang dia seronok semua, dia hukum kawan ni, dia kata kawan ni ditibai, kawan ni tak cukup, kawan tu kawan dia kena kau dalam duk bahan orang tu dia kata hang pun lebih kurang sama dan lagi tuan-tuan. Kita nak sahaban fi aswaq, orang buat apa? Aisyah radhiyallahu anha di antara satu Sri Kandi yang disebut 5 daripada kalangan wanita yang menjadi dambaan syurga, yang menjadi contoh teladan uswatul hasanah kepada manusia sampai berlakunya kiamat. Yang pertama Sayyidatina Siti Khadijah, yang kedua Sayyidatina Siti Fatimah anak Nabi, yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi, yang keempat disebut namanya Maryam mak kepada Nabi Isa alaihi salam, yang kelima Asyah yang tukang dan pembantu Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihi salam. Ini di antara Sri Kandi yang besar yang kita sebut di dalam Islam, yang saya rasa ibu-ibu semua kenal mereka. Di antaranya salah seorang Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seorang sahabat Nabi. Bila ditangi oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu tanya kepada Aisyah, siapakah Nabi, macam mana akhlak Nabi? Hadis ni ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pada bab yang membicarakan bagaimana akhlak Nabi. Ketika ditanya tentang akhlak Nabi, apa kata Aisyah? Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Kata Aisyah kepada Abdullah Jalali, Nabi lam yakun fahishan, Nabi tak ada perangai keji, wala mutafahishan, dan Nabi tidak sekali-kali akan mencari sifat keji orang lain. Bahasa mudah kita apa? Nabi tak rosak salah orang, Nabi tak cari aib orang, Nabi tak ada masa nak bicara tentang kesalahan orang, sebab Nabi tahu kullu madi adam khata fastaghfiruh. Setiap daripada Adam melakukan kesalahan. Semua kita yang mai hari ni ada sejarah masing-masing. Saya ada sejarah saya, ibu-ibu ada sejarah ibu-ibu, yang bukanlah lahirnya kita dalam keadaan yang baik sangat pun. Kita dibesarkan dalam keadaan mak ayah kita ajak benda yang baik, tapi kita ni nakal, kita buat benda yang tak elok, satu bentuk sebelum Allah menjadikan siapa kita hari ni. Tetap kita ada sejarah yang kita pernah melakukan dosa kepada Allah. Kalaulah kita tahu dosa kita ada, yang nak pergi rosak salah orang buat apa? Sedangkan hak sekarang nak masuk syurga, kita, dia dan semua sama. Dia tak ada sebabkan maklum umur 60 jadi persen nak masuk syurga 80%. Tak ada. Kalau macam tu kesianlah dekat anak-anak muda kita umur 19 20 tahun kalau depa mati muda. Tidak. Peluang nak masuk syurga dan peluang nak masuk ke dalam neraka Allah sekarang ni sama. Berbalik kepada apa kata Imam Al-Ghazali, melihat daripada iman kamu. Kamu nak menisbah iman orang lain tak boleh, kamu nak menghukum iman orang lain tak boleh, melainkan ukurlah pada diri sendiri. Lihatlah pada diri sendiri. Kita sedar kita banyak melakukan dosa, perbanyakkan fastaghfiruh, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita buat banyak Allah. Kalau pada orang lelaki disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, orang lelaki banyak dengan pandangan mata. Adapun pada orang perempuan, dosanya datang banyak daripada Nabi kata lisan, yakni lidah. Bukan orang bayan baru tempat lain kot. Kadang-kadang kita dosa dengan lidah ni bukan kata benda-benda payah, benda simple lah. Dia dalam benda ni pun dia dan lagi. Dia boleh dia kata kat orang, dia kata dia cek kawan dia tu tengok ujung tu. Dia perasan tak 3 hari dah pakai tudung yang sama. Dia dah balas kawan dia dulu. Dalam kuliah ni, dalam duk tulis nota tu. Sat lagi nak mayang lohok duk di belakang, dulu ujung-ujung belakang dia duk gincak sikit-sikit. Dia panggil kawan dia. Dia kata tu imam ni pendek, dia kata. Dia dah kata kat orang pula. Lepas tu kata kita nak memandang sudut perbuatan dosa manusia yang lain, kita terlupa bahawa lapangan dosa kita terlalu banyak yang belum kita selesai dengan Allah. Mana mungkin kita mengimpikan syurga dalam keadaan bawa hati yang penuh dengan dosa? Mana mungkin kita nak masuk ke dalam pintu-pintu syurga yang begitu besar nikmatnya dalam keadaan kita hati yang penuh dengan masalah domba dengan orang hari ini? Mana mungkin kita mengimpikan syurga dalam keadaan hati yang penuh dengan dosa, lidah yang tak pernah habis kata ke orang, mata yang tak pernah melihat, mata yang selalu istiqamah melihat daripada bentuk benda yang haram, telinga yang tak pernah putus mendengar daripada perkataan yang haram. Bahasa mudah kita panggil ia bertentang dengan apa yang kita hendak. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, syarat untuk kamu masuk ke dalam syurga, syarat kamu nak dambakan pada syurga yang begitu mahal,
perbanyakkan kamu namanya mencari ilmu. Ilmu adalah bentuk benda yang nak membezakan seseorang itu dari sudut martabatnya. Dulu di Mesir ada seorang syekh disebut Tamsilan. Tamsilan ni sampai sekarang memberi bekas lah bagi saya. Dia kata cuba melihat tingginya martabat ilmu yang Allah nak bagi kepada manusia. Seekor binatang yang namanya anjing. Kita bukan nak samakan manusia dengan anjing, tetapi nak kata anjing ni satu bentuk binatang yang kalau anak-anak kita sebut, kita akan marah. Termasuk saya lah. Untuk keluar perkataan tu, kita akan marah. Padahal itu sebutannya. Tapi dari sudut bahasa yang kita faham, benda yang sangat kasar lah bagi kita. Dia sama orang kita, hang ni macam sekali-sekali sebut kamu ni macam dengan anjing. Contohnya, marah berkelahi kita. Kalau dia sebutkan kita dengan binatang ni, hang ni macam penguin, kita tak rasa kan? Dia sebut kita binatang ni, tapi sebut dengan khinzir, sebut dengan anjing, dua binatang yang kita rasa kasar sangat ni. Tapi Syekh kata apa? Cuba kamu melihat seekor anjing yang biasa, saat dia merebahkan binatang buruan, rusa lalu anjing liak pergi tangkap, perebahkan dia. Dia kata maka ketika mana dia rebah dan dicederakan rusa tadi dalam keadaan dia nak mati, kita sembelih tak boleh nak makan, dia kata hukumnya haram. Tetapi ketika mana anjing buruan merebahkan binatang buruan, nama yang sama anjing juga, pattern yang sama, tetapi anjing itu disebut dengan anjing buruan. Saat dia membantu merebahkan binatang buruan dan kita pergi sembelih, ketika tu hukumnya boleh halal untuk kita makan. Dia kata cuba tengok betapa tingginya martabat ilmu. Saat diletakkan kepada anjing pun boleh merubah hukum. Anjing biasa, anjing buruan beza di mana? Anjing buruan tadi diajarkan dia ilmu untuk berburu. Anjing juga dia, walaupun diletakkan namanya anjing buruan, tapi tidak menghilangkan anjing tadi, tetap dengan anjing. Tetapi nak cerita kata menaikkan martabat dia sehinggakan pada makhluk yang tidak mukallaf ke atas mereka. Mereka tidak dihukum dengan syariat, tetapi saat mereka diberikan ilmu, mereka mampu mengubah syariat. Yang haram boleh jadi halal disebabkan hanya dengan ilmu. Apatah lagi tak kala manusia yang diisi dengan ilmu. Orang duk kata lah orang perempuan mengaji tinggi-tinggi, las-las duk kat dapur juga. Biar orang yang duk di dapur dengan ilmu lebih baik daripada orang yang duk di dapur sampai apa menatang pun tak arti. Duk kena muhong kencing orang saja. Sampai tak tahuan punca langsung. Carilah ilmu. Di antara bukti, di antara Sri Kandi yang cukup yang dia ni faqih dengan ilmu, di antaranya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tersenarai di antara dalam kalangan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang perempuan tak ada apa pun, tak ada masalah. Kalau kita melihat bagaimana mak kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, namanya apa? Fatimah bin Ubaidillah. Mak kepada Imam Syafi'i merupakan juga orang yang faqih dengan ilmu agama, membuktikan bahawa orang perempuan kalau belajar lebih baik kepada mereka, lebih baik kepada pendidikan anak-anak. Batu ilmu satu bentuk benda yang wajib ke atas kita kena cari. Tidak ada sempadan batas habisnya dalam bab menuntut ilmu. Batu kita minta satu lah. Saya tahu ibu-ibu yang hadir hari ini orang yang jauh lebih baik ilmunya daripada saya. Ustazah yang berada sebelah lebih baik ilmunya, puan yang ada di sebelah lebih baik ilmunya. Tetapi saling kita nak menumpang, moga-moga termasuk di antara yang Nabi sebut. Nabi kata di antara bentuk benda yang menisbahkan kita, wa iza laqitahu fasallim alaih wa iza da'aka fajibhu wa iza stansahaka fansah lahu. Yakni ketika mana kamu memberikan nasihat, kamu bantu saudara kamu dengan apa kemampuan yang kamu ada. Kalaulah hanya kita mampu dengan watawasau bil haq ataupun hanya dengan watawasau bis sabr, silakan bagi. Mungkin itu lapangan ilmu yang moga-moga Allah nak redha untuk masukkan kita ke dalam syurga. Rugi ke kita kongsi ilmu kepada orang? Tak rugi. Ada orang kata, dia kata ustaz, ustazah tak apa, ustaz Zazah mengapai Quran, mengapai hadis, boleh duduk mengajar dapat pahala. Tak. Medan untuk buat kebaikan Allah izin dengan banyak lapangan. Baru ni seorang sahabat dia buat video cara goreng ayam. Goreng ayam bodoh tu ya. Bukan kata goreng ayam gila-gila, ayam mercik ke apa, tak ada, tak ada. Dia kata cara goreng ayam paling asas. Video yang dia kongsikan, yang dia buat, dilihat oleh 500,000 lebih orang. Saya tengok ketika tu, dalam hati duk fikir, Allah, ilmu yang asas macam ni pun boleh bagi manfaat begitu ramai 500,000 orang tu.
Kalau kita nak himpunkan 500,000 orang, Allahu Akbar, pakai jam lah. Bukan kata masjid ni jam, Pulau Pinang jam. Pesta Pulau Pinang pun sabut perut dah nak masuk. Video dia goreng ayam dia. Saya tanya ibu-ibu yang ada di depan saya, ada masalah tak nak goreng ayam? Biasanya setakat duk 20 tahun 30 tahun duk masak ni, duk tengok video lagi tak? Dah sebab kita dah biasa. Tapi siapa yang duk tengok ramai sangat ni? Ni golongan spesies macam saya ni. Ujung tahun lepas isteri saya selamat salin anak yang kelima, alhamdulillah. Kebetulan bersalin tu terbersalin awal. Diu bulan 12, dia bersalin bulan 11. Jadi diu tu pula pak mentua dengan mak mentua saya pergi umrah. Adik dia ada lagi 7 orang ni. Jadi mak mentua saya pesan, dia kata, panggil saya, aku jaga adik-adik ni. Isteri saya waktu tengah pantang, jadi kena duk masak. Saya kena masak kat depa. Allahu Akbar. 11 hari tu saya duk pangkah kalender bila depa nak balik tu. Tak tuntuang ni nak masak apa. Hari-hari duk buka video je. Hak untuk isteri pantang tahu dah, masak asam tu lah. Tak ada binatang lain lah. Dia ikan apa? Ikan talang kan? Ikan talang goreng, buh lada hitam sikit, buh hatu je. Tu pun tengok video. Punya teruk. Tapi berapa banyak manfaat siapa yang buat video tu dapat pahala. Saat kita goreng, masak, buat walaupun benda tu biasa bagi dia, biasa bagi kita. Tapi ilmu tu tetap dikira sebagai ilmu yang bermanfaat, yang sampai kepada orang. Ibu-ibu yang hadir hari ni semua saya kira-kira boleh membaca Al-Quran. Baik atau tak baik ya, elok atau tak elok ya, tajwid okey atau tak okey. Tapi berapa ramai agak-agak ada tak masalah nak kenal huruf alif bata? Ada lagi tak yang duduk dalam ni dia kata, Ustaz saya alif bata tak kenal Ustaz? Ada lagi tak? Saya rasa tak ada. InsyaAllah semua kenal. Baik, ilmu tu okey tak kalau kita ajak kat orang? Kita buat kelas di rumah kita sambil-sambil duk tengok drama Melayu ke-7 tu. Buat kelas di rumah kita, panggil jiran kiri dan kanan, mana-mana yang ada anak-anak 5, 6, 7 tahun. Waktu maghrib jemput depa mai di rumah, pengajian percuma. Syarat nak masuk kelas kita kena belajar alif bata. Lepas daripada tu dosa bang. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Depa mai ajak alif bata. Habis alif bata nak masuk Iqra abang ada takat ni. Kalau terus juga berdosa dia ajak. So cerita guling kan. Ilmu dah. Pada kita ilmu tu asas, tapi pada budak-budak yang belum mengenal alif bata besar tak? Maka ruang dalam bab ilmu sangat luas, dan ruang dalam bab mencari ilmu lebih-lebihlah luas. Sebab tu martabat ilmu adalah satu martabat yang sangat tinggi, yang disebutkan di dalam hadis, ratusan hadis yang Nabi sebut berkaitan darjat dan martabat orang yang menuntut ilmu. Moga-moga ibu-ibu yang dirahmati Allah, muslim-muslimah, Allah masukkan di antara orang yang ditinggikan martabat dengan ilmu, insya-Allah. Betul dalam bab ilmu kita fikir macam ni, logiknya macam ni. Allah memberikan nikmat kepada kita banyak. Allah tambah nikmat pada kita tak pernah berhenti. Saya rasa sekarang ni kita tak pernah mengimpikan kehidupan kita macam lah ni. Ibu-ibu pernah fikir ada dulu tahun 30 tahun lepas, pernah fikir dah nak boleh ada kereta sendiri? Pernah tak aku ada memang kita terdetik bila saat kereta pelancaran 1982 84 keluarnya pelancaran Proton Saga first edition yang pertama. Kita terdetik dah lah hati kata nanti aku mesti ada kereta macam ni. Sebab ketika tu bagi kita, kalau siapa yang ada kira boleh ada motor tu pun kira kemas dah. Tapi hari ni tahun 2018, motor, kereta ni benda yang biasa lah rumah. Ni telefon kita, pernah fikir dah dulu waktu mula tahun 1990-an dia lancarkan Alcatel, Ericsson, telefon besar ni punggai orang mati tu. Pernah fikir tak boleh ada? Tak pernah fikir. Melainkan kita melihat dengan perasaan yang sangat kagum. Tapi hari ni Allah bagi tak kat kita? Allahu Akbar. Itu namanya nikmat. Allah tambah kepada kita dalam keadaan kita sedar atau tak sedar. Dulu ibu-ibu kita tak pernah fikir kita nak berkahwin dengan seseorang dengan macam sekarang ni. Kita tak pernah fikir kita nak dikurniakan zuriat yang macam hari ni. Tetapi Allah tambah tak? Allah tambah daripada hari ke hari, hari ke hari. Gaji kita bertambah, nikmat dunia bertambah, rumah kita Allah bagi. Tak pernah fikir nak ada rumah sendiri, Allah izin ada rumah dengan kadar kemampuan masing-masing. Tetapi apa tanda syukur yang kita balas kepada Allah? Nabi sebut di antara tanda syukur yang baik untuk kamu balas kepada Allah dengan kamu bermujahadah di atas jalan menuntut ilmu. Banyakkan mengaji, muka itu di antara salah satu tanda untuk membalikkan rasa syukur kita kepada Allah dari sudut perbuatan.
Malu kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan ilmu yang sama seperti 40 tahun lepas. Sedangkan dari sudut nikmat kita duk ambil tak berhenti, berubah-ubah. Dia tidak katakan saya baik, saya pun banyak dari sudut jahilnya. Moga-moga Allah membaikkan kita semua. Bagi contoh mudah macam inilah. Saya pernah baru-baru ni semayang di Simat di Pasar Raya di Sungai Petani tu, pasar raya besar tu. Saya bawa isteri dengan anak-anak pergi beli barang. Kebetulan lah waktu tu dah masuk waktu solat. Saya pun masuk dalam surau. Saya minta isteri saya tunggu Ustaz. Masuk dalam surau nak semayang. Selesai ambil wudu. Bila habis ambil wudu ni, saya tengok ada 2 orang duduk tengah semayang. Jadi imam dengan makmum lah. Imam dengan makmum. Dalam hati kita cantik lah, dalam boleh dapat semayang jemaah terus sekali semua. Jadi saya pun duduk di belakang imam lah, sikit tertibnya. Di seorang imam sini belah kanan dia lah, kalau ikut tertib dia. Jadi dia duduk elok dah. Jadi saya kena duduk di belakang, saya kena duduk di belakang imam. Jadi bila saya duduk di belakang imam, yang di sebelah imam belah kanan tu dia kena buh gear ghostan. Dia kena undang lah 2 ke 3 tapak untuk nak dapatkan kesempurnaan saf tadi. Jadi tak apalah, saya pun piduk ni tu, ni saya bagi syarat yang pertama, saya hampak jadah bagi elok. Syarat, jangan terus, tuan-tuan jangan salah faham. Kadang-kadang ni ramai orang yang menyalahi tertib. Bila nak menumpang orang sembahyang, kita akan terus pergi cuik. Jangan cuik lagi. Yang pertama, angkat takbir bagi kuat. Isyarat kata saya nak jadi makmum kamu ni. Nah, jangan terus pergi cuik, sebab disebut pada bahasan oleh kitab fiqh, di antara dalam kitab Khaulul Tam, dalam kitab Mutul Musalli, kita mengganggu solat, sedangkan kita tak solat lagi, kita dah ganggu solat dia dah. Jadi angkat takbir dengan kuat. Jadi saya duduk di belakang dia ni, di belakang imam tu. Saya angkat takbir Allahu Akbar kuatlah. Saya pun perasan Pak Long tu dah tengok dah. Anak mata dia dah tengok kita. Tapi duduk tunggu dekat 15 saat dia tak buh gear reverse. Dia tak undang. Dalam hati kita, Pak Long ni sangka baik mungkin dia tak dengar. Kita pun baru cuik. Imam dah habis baca Fatihah, dia tak undang lagi. Kata sakan Pak Long ni. Lepas tu barulah isyarat seterusnya, saya pegang di bahagian baju dia untuk tarik dia, untuk meluruskan. Sebab Nabi kata sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Kesempurnaan saf sebahagian daripada kesempurnaan salat. Jadi kalau dia terus macam tu, tak dapat tu kesempurnaan salat berjemaah tadi. Jadi kita membantu dia dengan cara saya ambil tangan kanan ni, pegang di bahagian baju dia, bukan kutir nak pergi getu pula. Pegang dengan isyarat kita nak tarik ke dia Pak Long main belakang. Saya pegang di baju, tak ada buat apa. Dia buat macam ni. Walhal benda tu dalam soalan ibadah. Benda yang saya rasa budak-budak pun tahu. Ibu-ibu tak perlu belajar di Jordan, tak perlu pergi di Mesir, tak perlu belajar di Madinah, tak perlu masuk pondok berpuluh tahun. Cukuplah dengan kita sekarang, ilmu pun kita tahu. Bila ada orang main, kita akan buh giriba undok. Untuk apa? Samakan saf. Tapi ini puncanya apa? Masalah ilmu. Mungkin dia beranggapan dia semayang seperti mana yang dia semayang 30 tahun lepas, itulah ilmu yang sama. Tidak wajib untuk kita tambah dalam soalan ilmu, apatah lagi dalam soalan ibadah. Ingat, dengan ilmu benda yang susah akan jadi mudah. Tanpa ilmu, benda yang mudah akan jadi susah. Dan terkadang benda yang sunnah akan jadi punah. Terkadang benda ibadah akan jadi qasar. Orang yang bersugi pahalanya besar. Nabi sebut di dalam hadis, sugi ataupun sayu siwak tu saja berbelah-belah berpuluh hadis tentang fadilatnya. Siapa yang buat pahala besar, siapa tak buat rugi. Dia tak kira berdosa, dia tak berdosa, rugi. Tapi berapa ramai yang terkadang nak mengamalkan sunnah, terkadang salah dari sudut perbuatan sehingga akan mendatangkan fitnah. Orang perempuan jarang tengok, tapi orang lelaki biasanya kadang mereka bersugi ni biasanya dalam keadaan duduk dalam saf. Bisa tu imam dah nak angkat takbir, dia panggil kayu sugi, buat. Tu dapat fadilat yang lebih. Tapi kadang-kadang dia habis dia sugi, dia letak dia dalam poket atas ni. Apa masalah dia? Masalah dia ketika dia rokok, berkemungkinan tak kayu tu nak jatuh. Baik, kalau jatuh satu masalah lah. Bergolek-golek pula kayu sugi tu kat jawab kat jiran sebelah. Ngeri tak lagi nak sujud lagu mana. Kawan dapat pahala dah, pahala sunnah tadi ni. Tetapi ketika mana dia mencantikkan ibadah tadi, dia nak melengkapkan ibadah tadi tanpa ilmu, yang asalnya pada dia berpahala, tapi pada kawan tadi jadi macam mana? Maklum di sebelah tadi dia tengok dia sempuannya kong cantik dah. Dia pitak, contoh orang perempuan jarang berlaku sebab tak ada pakai. Orang lelaki ni, sat lagi kawan tu nak rokok, nak sujud lagu mana ni pakai mufarakah lah, silap-silap.
mengganggu solat orang lain, ketika tu yang sunnah akan jadi khasak pada dia dan mengganggu ibadah orang lain. Betul, hari ini tidak ada jalan melainkan apa pun lapis umur kita, tuntutlah ilmu. Sebab itu di antara salah satu prasyarat benda yang kita nak bawa sebagai modal bertemu dengan Allah dan Rasul. Yang ketiga, berapa minit masa Allah? Tazah tak pergi masa nanti baiklah 10 minit lah. Tazah pun tak pergi masa dia cakap lah. Khusyuk dia, khusyuk. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, benda yang kena ada kepada kita saat kita dambakan syurga. Dalam kalangan wanita, dalam kalangan lelaki, wajiblah ke atas kita wa amida lima ba'dal maut, memperbanyakkan amal, memperbanyakkan benda kebaikan untuk kita lakukan di atas muka bumi. Bila sebut tentang amal, kita nak tengok orang lain tak boleh, melainkan tengoklah diri sendiri. Sebab kita tahu apa benda yang kita pernah buat dan apa benda yang kita tak pernah buat. Hari ni Allah pelihara banyak aib kita. Kita minta kepada Allah berbelah-belah, berpuluh kali sehari. Kita minta apa? Kita minta agar Allah jaga aib kita. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala jaga aib kita tu di antara duduk di antara dua sujud wajburni. Kita minta, ya Allah, peliharalah aib aku. Banyak dah aib kita Allah pelihara hari ni. Ibu-ibu mungkin pernah mendedahkan aurat, tapi banyak kawan-kawan kita tak tahu hari ni, maka dia memandang mulia kepada kita. Saya mungkin pernah melakukan benda-benda yang haram, benda-benda maksiat, dan masih buat benda-benda tersebut. Hari ni mungkin boleh duduk di depan ni, ustazah kita jemput saya, pihak pengajar jemput. Sebab apa? Tak nampak dosa tu. Kalau nampak agak-agak nak jemput tak? Ni kalau atas kepala saya ni nak ni. Kemarin ni ustaz buat sekian-sekian. Hari tu ustaz tinggal sembahyang subuh kan. Tu dah qada dah tengah hari. Agak-agak ada tak kemuliaan pada seseorang ketika tu? Allah cerita lama dah dalam Al-Quran, dalam surah Sajadah. Allah kata apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya kamu melihat golongan orang-orang yang melakukan dosa, ru'usihim, mereka akan tundukkan kepala mereka dalam keadaan rasa yang penuh malu dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan keadaan perihal kita semua yang buat dosa nanti ni depan Allah tunduk rapat ni. Kita duk tengok kalau orang tangkap sebab kesalahan-kesalahan tu, tengok dalam berita dia ditangkap sebab rasuah, kena tangkap sebab ni sebab ni. Biasanya bila wartawan dan juru gambar nak ambil gambar, dia tunduk ke dia angkat kepala? Pernah tak kita tengok bila juru kamera mai dia set selfie ke? Tak ada. Allah cerita lama dah, 1400 tahun lepas. Al-Quran bercerita keadaan manusia yang buat salah malu dengan Allah. Tetapi berapa ramai dalam keadaan kita hari ini tidak ada perasaan malu dengan Allah, apatah lagi sama manusia. Malah hari ini bagaimana khasaknya dari sudut akhlak manusia, bukan sekadar tidak ada rasa malu, malah terkadang membangga pula di atas dari sudut kemaksiatan ataupun kemungkaran yang dilakukan. Satu-satu bentuk yang tak habis hari ni kita tengok. Hari tu dikejutkan, Allahu Rabbi, tahun lepas tak selesai tu isu tentang LGBT, lesbian, gay, transgender, bisexual. Yang laki nak jadi perempuan, yang laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki, dia panggil transgender. Yang laki suka sama laki, yang perempuan suka sama perempuan. Sedangkan di dalam Al-Quran ni Allah sebut jelas dah kepada kita hampir 9 tempat berkaitan larangan kepada kaum Nabi Lut, yakni kaum Sodom. Tetapi manusia hari ni dia ketegak, tidak buat keras kepala, dia nak buat juga benda yang Allah larang. Ini hakikat manusia. Tak ada selesai benda tu kita tahu, baru ni naik pula dah satu kejutan pula dah, isu tentang pelancaran tudung di kelab malam. Bab tudung ni orang bukan Islam pun tahu. Malu kita bukankah hanya semata-mata pada orang Islam, orang bukan Islam pula tanya, dia kata tudung ni bukan benda baik ah. Dia kata kelab malam ni benda yang tak elok. Kita nak jawab soalan rasa malu. Dia tanya kita nak jawab apa? Seolah-olah satu penghinaan kepada umat Islam, kepada satu bentuk benda yang baik kepada ibu-ibu sekarang, yang Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur berkaitan melabuhkan pakaian dengan tudung dan sebagainya. Tiba-tiba dia buat dalam bentuk macam ni, penghinaan kepada agama yang dibuat oleh orang siapa dia? Orang Islam. Padahal dia tahu benda tu tak elok.
Maka sebab itulah dari sudut fitnah yang berlaku, mana mungkin nak beramal dalam keadaan fitnah yang begitu banyak hari ni. Ujian yang kadang-kadang tu datang juga daripada jalan-jalan perbuatan maksiat daripada kita. Maka amal, carilah ruang mana kita membuat. Nabi kata al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Barang siapa yang mampu beramal, beribadah di saat penuh dengan huru-hara, zaman yang penuh dengan maksiat, zaman yang penuh dengan ujian, ka hijratin ilayya, seperti mana kamu berhijrah kepada aku, kata Nabi. Pahala yang Nabi sebut seperti mana golongan muhajirin yang sanggup ke atas mereka ini meninggalkan harta benda mereka, tanah air mereka, keluarga mereka untuk menyelamatkan akidah menuju ke Madinah dulunya. Maka ambillah, moga-moga Allah mengizinkan ibadah dan amal ada kepada kita dalam ruang apa sekalipun. Moga-moga dari sudut ibadah tersebut, jadikan kelebihan apa Allah izin pada kita. Allah izin kepada ustazah kita, kepada mungkin 2-3 orang yang lain boleh bercakap, gunakan platform bercakap. Ada orang yang dia tak boleh bercakap, memang ada sungguh. Saya ada seorang kawan yang kalau tuan-tuan bagi kat dia mikrofon dia jadi macam stroke haba. Tak tahu. Dia jadi macam allergic. Bagi mikrofon, tak ada bateri, tak apa. Bagi ya duduk depan orang, habis terus. Bagilah kismis ke apa, saya tak bersambung tu, habis.